Pengenalan Google Slide. Google Slide ialah salah satu program pembentangan di mana kita boleh menyunting slide di situ secara percuma yang diberikan oleh Google. Ianya mula diperkenalkan sejak tahun 9 Mac 2006 dan disokong oleh Android, iOS, macOS, Windows, BlackBerry and Chrome OS. Okey, cara seterusnya untuk menggunakan Google Slide ini adalah dengan kita dapat menyambungkan terus daripada slide kepada Google Meet. Cara ini akan memudahkan bagi para pelajar, guru ataupun pensyarah untuk mereka membentangkan slide mereka di dalam Google Meet. Jadi, di sini terdapat gambar rajah Google Meet. Jadi, kita boleh tekan pada tanda ini. Pada tanda ini kita boleh cipta link yang baru ataupun kita boleh memasukkan kod link yang sedia ada untuk memulakan Google Meet. Jadi sekarang saya akan memulakan meeting yang baru dengan membuat link. Jadi dia akan menyambung terus daripada slide tadi kepada Google Meet. Jadi sekiranya kita mahu kongsikan slide yang kita dah buat, kita boleh tekan di sini dengan hanya sharekan slide kita di dalam meeting Google Meet. Perkara ini akan memudahkanlah kerja kita supaya tidak leceh untuk membuka Google baru, untuk search Google Meet dan sebagainya. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan cara-cara untuk masukkan video daripada YouTube ataupun daripada web terus kepada slide tanpa perlu save dulu video tu dalam komputer ataupun mana-mana device yang korang guna untuk edit slide di Google Slide. Okey, mula-mula korang tekan insert, cari bahagian video. Okey, searchkan video apa yang korang nak letak dalam slide. Contohnya korang nak letak view pantai. Okey, type view pantai. Okey, pilih mana-mana video yang korang nak. Okey, seterusnya dia akan keluar terus kepada slide tanpa kita perlu save dulu dalam komputer. Jadi ia sangat memudahkan kita dan mempercepatkan proses untuk kita menyiapkan tugasan kita. Okey, cara ni sama kalau korang nak letak image dalam korang punya Google Slide. Pergi dekat insert, cari image, lepas tu terus ke search the web dan type apa gambar yang korang nak letak. Contohnya saya bagi bunga. So tekan je insert, dia akan terus keluar di kita punya slide. Okey, dah siap. Jadi korang boleh cuba cara ni bila korang nak buat slide nanti. Jadi saya akan tunjukkan cara-cara mempublishkan file yang kita buat dalam Google Slide ini kepada web. Mula-mula sekali kita pergi ke bahagian atas, kita klik file. Selepas kita klik butang file tadi, dia akan keluar macam ni. Kemudian kita klik share. Bila kita dah klik share, dia akan keluar dua benda. Yang pertama tu share with others dan yang kedua tu publish to web. So kita akan pilih yang bawah lah, iaitu publish to web. Next dia akan keluar kotak macam ni. Kita akan fokus bahagian link saja. Embed tu kita abaikan. Jadi kita klik tanda right dalam kotak start slideshow as soon as the player loads. Kita dah klik kotak tadi, kita tekan publish. Kemudian dia akan keluar notification dan kita klik OK. Jadi dia akan keluar link dekat kotak panjang ni. Kita akan copy link yang dia dah sediakan dalam kotak ni. Bila dah copy link, kita buka page baru dan kemudian kita paste balik link tadi yang kita dah copy tadi. Last sekali akan keluarlah slide yang kita edit tadi dan selesai. Jadi apa sebenarnya kelebihan yang kita akan dapat bila kita publish menggunakan web ni? So kelebihan dia ada dua. Yang pertama, sebarang perubahan yang kita buat pada file asal akan tersedia secara online apabila kita dah publish file tersebut.
Dan yang keduanya adalah untuk memudahkan kita sebagai pengguna Google Slide ni berkongsi slide dengan banyak audiens. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Google Slides mempunyai banyak kelebihan kepada penggunanya. Antaranya, Google Slides dapat diakses secara online ataupun dalam talian. Ini kerana Google Slides merupakan web-based dan tidak perlu diinstal di komputer dan boleh dibuka melalui website Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge dan Apple Safari. Seterusnya, Google Slides dapat digunakan secara percuma kerana tidak perlu pun dibeli seperti Microsoft PowerPoint. Di Google Slides juga disediakan templates, theme dan fonts yang berbagai-bagai jenis secara percuma kepada para penggunanya. Yang ketiga, pengguna boleh membuat presentation secara terus daripada Google Slides ke Google Meet. Dan yang keempat, slides yang diedit dapat dikongsi bersama-sama dengan pengguna lain. Sebagai contoh, pengguna lain dapat mengakses slides dengan link dan hak mengakses slides dapat dikawal oleh owner slides seperti dapat melihat sahaja atau dapat mengedit slides atau dapat komen pada slides yang telah dikongsikan. Yang kelima, Google Slides dapat diedit dalam offline mode. Pengguna tak perlu bersusah payah untuk dapatkan sambungan Wi-Fi atau internet untuk mengedit slides. Dan yang terakhir pula ialah slides yang diedit dapat disimpan secara automatik dalam Google Drive. Pengguna tidak perlu simpan slides dalam USB ataupun hard disk seperti zaman dahulu lah. Pada zaman teknologi sekarang ni, pengguna boleh simpan secara online dan boleh tengok semula slides yang diedit tanpa pun cucuk USB ataupun hard disk ke komputer. Google Slide ni juga terdapat kekurangannya. Antaranya ialah jika seseorang itu ingin menggunakan Google Slide ini, anda perlu mengakses internet terlebih dahulu. Dan selain itu juga, sebelum anda menggunakan Google Slide ini, sekurang-kurangnya anda perlu ada akaun Gmail terlebih dahulu. Kerana sebelum anda menggunakan Google Slide ini, anda perlu login terlebih dahulu Google Slide ini menggunakan akaun Gmail anda. Kalau tidak, ianya akan menjadi halangan untuk anda menggunakan platform ini. Dan Google Slide ini juga mempunyai sedikit sahaja efek yang boleh digunakan secara percuma. Selebihnya, ia perlu dibayar terlebih dahulu sebelum anda menggunakannya berbanding dengan Microsoft PowerPoint. Antara kekurangan lain tentang Google Slide ini ialah macam ni. Contohnya, salah seorang daripada kumpulan anda ini menghantarkan satu link Google Slide untuk anda mengisi PowerPoint untuk pembentangan atau apa-apa. And then, anda login Google Slide tersebut untuk anda mengisi PowerPoint anda. Dan dalam masa yang sama, salah seorang daripada kumpulan anda pun login Google Slide tersebut, tetapi dia melakukan kesalahan dalam Google Slide dia, maka seluruh slide itu akan menjadi salah juga. Dan akhir sekali, apa yang saya tahu tentang kekurangan slide ini ialah risiko akan kehilangan fail dalam komputer ataupun dalam laptop anda ini lebih besar.